Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada video kali ini kita akan teruskan lagi dengan perbincangan berkaitan dengan normal distribution. Sambungan kepada example sebelum ni. Jadi saya akan teruskan, saya akan mulakan dengan example 9. So sebelum ni kita dah lihat berkaitan dengan bagaimana untuk mencari probability of normal distribution dan juga bagaimana untuk mencari z-score sekiranya probability of normal distribution telah diberikan dengan menggunakan cara inverse normal. So kali ini pada example 9 dia akan melibatkan gabungan di antara probability dan juga inverse normal. Jadi kita tengok pada soalan 9A. Find the value of K for each of the following normal distribution. Awal-awal dulu saya dah pernah sediakan template berkaitan dengan macam mana nak jawab soalan normal. Antaranya apa yang kita kena ada adalah antara yang kita kena ada adalah number one is bell shape diagram. Dan yang kedua antara yang kita kena ada juga adalah z-score. Dan yang ketiga akan melibatkan calculation, selalunya melibatkan probability, percentage dan sebagainya lah. Jadi ada tiga perkara yang selalu akan ditunjukkan ketika membuat cara kerja bagi soalan normal distribution. Jadi untuk soalan 9A, so diberi mean sama dengan 10, variance sama dengan 25 dan juga probability of X greater than K is equal to 0.6725. So soalan suruh cari nilai K. Baik, so jadi daripada diagram, saya besarkan. Jadi daripada diagram, mean sama dengan 10, terletak pada bell shape diagram pada paksi X, di mana 10 itu merupakan tengah bagi paksi X. Manakala tengah-tengah bagi paksi Z adalah sentiasa kosong. Kemudian variance sama dengan 25. Untuk normal kita tak gunakan variance, tetapi kita akan gunakan standard deviation. So standard deviation adalah square root of 25. Jadi standard deviation adalah 5. Right? Kemudian probability of X greater than K is equal to 0.6725. Ini kalau kita lihat kepada latihan sebelum ni. Latihan sebelum ni iaitu kat sini yang saya pernah highlightkan. Iaitu di manakah letaknya kedudukan bagi suatu nilai X ataupun nilai Z adalah kita akan lihat kepada simbol ketaksamaan dan juga area of shaded region. Kalau simbol inequality dan probability of shaded region adalah sama, iaitu greater than ataupun less than, bermaksud kedudukannya pada paksi Z atau paksi X adalah dalam kedudukan negatif. Yang ni manakala sekiranya simbol tak sama, mereka akan berada pada kedudukan positif. Right? Kalau tak ingat, kita lihat semula di sini. Bagi soalan ni saya terangkan balik. Jadi untuk example 9A, simbol lebih besar daripada atau sama dengan 0.6725 lebih besar daripada 0.5. Jadi kalau simbol inequality sama, kedudukan negatif. Jadi negatif terletak di sebelah kiri. Jadi ini adalah K. Ini adalah Z bagi K. Dan simbol lebih besar bermaksud shaded region berada di sebelah kanan. Sama sahaja saiznya. Baik.
Jadi dah diberi bahawa probability of X greater than K adalah 0.6725. Jadi 0.6725 tu adalah shaded region. Okay, sama juga di kiri dan kanan. Okay, so macam mana kita nak dapatkan? Right. So bell shape diagram kita dah buat. Seterusnya macam mana kita nak tulis dalam Z-score? So sekarang kalau kita lihat pada Z-score, okay, formula bagi Z adalah Z sama dengan X tolak mean over standard deviation. Okay, jadi daripada rajah, Z sebenarnya adalah Z K. Okay, X adalah K. Tolakkan dengan mean iaitu 10 per standard deviation 5. So dekat sini sebenarnya kita ada dua unknown. Jadi dalam menyelesaikan masalah, macam soalan ni kita kena dapatkan nilai bagi K, bermaksud nilai ZK mestilah diketahui. Okay, bagaimana nak dapatkan nilai ZK? So nilai ZK memang perlu diketahui kerana ZK di sini kita boleh baca secara inverse normal. Okay, so kalau saya baca secara inverse normal dengan menggunakan diagram, okay, dengan table, okay, 0.6725 tak boleh dibaca, tapi kita boleh baca nilai yang ini. Okay, di mana nilai kawasan itu adalah sama dengan 1 tolakkan dengan 0.6725. Jadi nilai di situ adalah sama dengan 0.3275. 0.3275 boleh dibaca. Okay, jadi saya rujuk pada jadual. Okay, mana jadual? Ini 0.3275 berada ni 3264. Dia 3275 bermaksud di sini. Okey, so 3275 berada di situ iaitu 0.44, tapi ini 3300. Macam mana nak dapatkan 3275? Bermaksud perlulah ditolakkan dengan 25. 3300 tolak 25 dapatlah 3275. So dalam table 25 bermaksud di sini, tolak 25. Jadi bacaan dia adalah 0.447. Okey, 0.447. Okey, jadi saya bawa semula ke bawah. Okey, daripada inverse normal saya boleh dapati bahawa ZK adalah sama dengan 0.447. Okey, dan di situ kita boleh buat penggantian, right? 0.447 sama dengan K tolak 10 per 5. Baik, nampak macam dah betul, tetapi sebenarnya dekat sini kita ada buat kesilapan, di mana ZK terletak di sebelah kiri kosong. Bermaksud ZK kalau 0.447 sahaja salah. Kerana kedudukannya berada di sebelah kiri kosong, maka kita kena letak negatif. Okey, jadi dia sebenarnya adalah negatif 0.447. Okey, dan seterusnya kita boleh selesaikan. So K adalah sama dengan negatif 0.447 darab 5, kemudian ditambahkan dengan 10. Okey, jadi nilai bagi K adalah sama dengan 7.765. Okey.
Pada masa yang sama, kita juga boleh menggunakan kalkulator sahaja daripada awal untuk dapatkan nilai K. Iaitu pertama sekali pada butang menu, pilih distribution. Dan kita boleh pilih inverse normal. Tetapi sila ingat pada kalkulator Casio Classwiz, dia sentiasa membaca area yang berada di sebelah kiri. Jadi area yang berada di sebelah kiri sekarang adalah 0.3275 yang ini. Okey, jadi area adalah 0.3275. Okey. Kalau kita nak cari nilai K terus pun boleh. Kalau saya tak cari nilai K, saya terus tekan enter saja, saya akan dapat negatif 0.447, iaitu nilai di sini. Tapi kalau pada nilai tadi saya masukkan variance, mean standard deviation dia adalah sama dengan 5. Okey, ini 5. Mean sama dengan 10. Okey, kita boleh terus dapat jawapan yang sebenar di bawah. Okey, 7.766 kalau gunakan kalkulator. Okay, kalau gunakan jadual kita akan dapat 7.765. Kalau kita gunakan kalkulator kita akan dapat 7.766. Baik. So ada dua cara untuk menyelesaikan soalan ni. Jadi untuk video ni saya akan terangkan dengan lebih dengan menggunakan jadual lah. Okay, pada masa sama saya akan gunakan dua-dua, jadual dan kalkulator. Okay. So jadi kalau nak gunakan kalkulator, kalau nak ikutkan, tak perlulah nak buat cara kerja ni, kita boleh dapat jawapan. Seperti contoh soalan B. Okey, soalan B kita boleh dapatkan jawapan terus. Tapi pertama sekali kita kena tahu di manakah letaknya K itu. Okey, tentukan dahulu di manakah K. Kalau pelajar nak gunakan kalkulator sahaja. Okey, untuk soalan B ini less than. Okey, dan 0.25 adalah less than 0.5. Okay, bermaksud dia juga adalah less than. Jadi kalau less than dan less than, simbol inequality dia sama, bermaksud K itu terletak pada sebelah kiri. Okay, terletak pada bahagian negatif. So di sini. Okay, sama saja. Okay, jadi K terletak di sini dan 0.25 adalah yang berlorek. Kerana 0.25 ini yang berlorek sebelah kiri kerana simbol less than. Okay, dan daripada situ kalau kita nak gunakan kalkulator terus sebenarnya dah boleh. Baik, dengan cara masukkan saja area sama dengan 0.25 sebab area sebelah kiri telah dinyatakan. Okey, standard deviation sama dengan 10. Mean sama dengan 50. Okey, jadi kita kat sini dah boleh dapat terus nilai K, iaitu K sama dengan 43.255. Okey. Jadi ini sekiranya menggunakan kalkulator, simple sahaja. Baik, tetapi sebab tak semua pelajar ada kalkulator ni, jadi dan juga dalam peperiksaan kita lebih nak tekankan cara kerja. So macam mana nak dapatkan nilai K itu? So cara yang sama saja macam soalan A. Okey, pertama setelah saya sediakan kawasan yang berlorek. So ini adalah 0.25. Okey, ini adalah 50. Okay, ini juga adalah ZK, ini kosong. Baik, so daripada formula ZK sama dengan K tolak 50 per 10. Daripada diagram ZK adalah sama dengan, mesti negatif lah sebab kedudukannya berada di sebelah kiri kosong. Okay, macam mana nak baca? Kita baca dalam table. Baik, jadi saya nak mencari nilai bagi shaded region 0.25. So cari di sebelah sini. So 0.25 adalah
Yang terdekat adalah 0.2514. Nah, macam mana nak cari cepat? Dia mengikut tertib menurun. So kita boleh cari saja. So 0.254 sebab 0.2483 tak boleh sebab dia dah berkurang daripada 0.25. Cari yang lebih. So 0.254 adalah 0.67. So untuk dapatkan 0.25 saja kena tolakkan dengan 14. So daripada table nak tolakkan dengan 14 tiada, tetapi yang hampir adalah 13. So kita akan ambil inilah 0.674. Okey, so itu bacaan dia. Jadi ZK adalah sama dengan negatif 0.674. Negatif bermaksud kerana kedudukannya berada di sebelah kiri kosong. Okey, so gantikan negatif 0.674 sama dengan K tolak 50 per 10. Okay, jadi kalau saya gunakan kalkulator, right, nak dapatkan nilai K adalah sama dengan negatif 0.674 negatif 0.674 darab 10 tambah 50. Okay, so K akan jadi sama dengan 43.26. Okay, nampak? Jadi ini adalah sekiranya menggunakan cara kerja berdasarkan, yang betul lah cara kerja berdasarkan graf. Yang ini sekiranya menggunakan kalkulator. Okay, kalkulator simple saja. Kita hanya perlukan rajah ini dan key in dalam kalkulator, kita dapat jawapan. Okay, tetapi bila melibatkan cara kerja yang sebenar, kita kena ada juga nilai bagi Z. Okay, kalau kata yang sebenar, di manakah markah yang penting sebenarnya? Iaitu ini. Okay, ini dan ini. Okay, perkara yang penting lah. Right. So nilai Z, formula Z dengan jawapan. Okay, so ini antara cara untuk kita menjawab soalan-soalan yang melibatkan inverse normal. Okay, ini masih lagi di bawah tajuk inverse normal. Kalau nak ikutkan, sebenarnya soalan ni lagi mudah daripada probability. Okay, kerana untuk inverse normal, kenapa saya kata inverse normal lagi mudah daripada calculation probability? Sebab inverse normal dia hanya berhenti sehingga sini saja. Dua ni saja yang digunakan. 1, 2. Dia tidak melibatkan calculation. Dia hanya melibatkan bell shape diagram dengan Z-score sahaja. Okay, tapi bila soalan probability, soalan percentage, dia dah melibatkan calculation. Right, sebab tu kalau kamu lihat ruang jawapan dia agak sikit. Okay, so ini antara soalan yang melibatkan inverse normal sekali lagi. Okay, jadi exercise 6 kamu akan buat. Okay, kita pergi kepada example 10. Okay, number 1, the time taken by students to travel to a particular school, okay, is normally distributed with mean 1 hour 20 minutes. Okay, so 1 hour 20 minutes basically adalah 80 minutes lah. Okay, jadi soalan ni with mean 1 hour 20 minutes, saya start dengan labelkan pada nilai X 80 minit. 1 jam 20 minit adalah 80 minit. And standard deviation of 8. Okay, standard deviation of 8, dia tak ada tempat sebenarnya kalau kita nak labelkan dalam bell shape diagram. So saya label kat mana-mana je lah. So standard deviation sama dengan 8. Okay, the probability of picking a student who takes less than P. Right, ni selalunya pelajar confused. Tak ada masalah, kita ikut sahaja ayat dia. The probability P of picking a student, so subjek dia pasal student, okay, ataupun masa. Okay, so probability P, kemudian buat kurungan X less than P. Okay, so the probability of picking a student who takes less than P bermaksud P X less than P is
Ni senanglah. Is 0.102 maksudnya sama dengan 0.102. Okay, sebab tu baru ni saya ada buat quiz kan pasal macam mana nak express. Okay, pelajar memang kena tahulah sebab itu antara asal lah. Kalau dia bagi ayat macam ni, kamu mesti kena terjemahkan dalam bentuk yang ni. Okay. So, find the value of P. So, bila saya dah keluarkan macam ni, dia dah jadi macam soalan example 9 tadi. Okay. So, ini adalah less than. Kita ada less than. Kemudian, ini pun adalah less than 0.5. Okay. Less than. So, simbol inequality adalah sama. Maka terletak pada negatif. Okay. Jadi, P terletak di bahagian negatif. Ataupun dalam rajah negatif untuk Z bermasuk di sebelah kiri. Okay. Jadi, sini. So, pada X pun sama. Di sebelah kiri. Jadi ini P, ini adalah Z bagi P. Dia bukan P, dia adalah Z bagi P. Okay. Dan simbol sekarang adalah less than. Bermaksud shaded region terletak di sebelah kiri. Less than to the left. So ini shaded region. Okay. Dan kalau saya label 0.102 adalah yang ini. 0.102. Okay. So 0.102. Jadi pada diagram 0.102 kita boleh baca 0.102. Okay, nilainya ada tepat di situ. Iaitu ini. So bacaan dia adalah 1.27. Okay, 1.27. Jadi saya boleh tulis dekat sini. So ZP sama dengan 1.27. Kenapa saya jarakkan? Sebab dia terletak di sebelah kiri kosong. Maka dia sebenarnya adalah negatif 1.27. Okay. Sebab tu saya galakkan untuk buat lakaran bell shape diagram. Sebab kita label pada diagram sebenarnya kita dah boleh dapat markah. Baik. Jadi untuk mencari nilai P, kita gunakan formula Z. So ZP adalah sama dengan P tolak 80 per 8. Okay, ZP telah diketahui bahawa negatif 1.27. Okay, P tolak 80 per 8. Okay, jadi P sahaja adalah negatif 1.27 darab 8 tambah 80. So, sama dengan 69.84. So 69.84. Okay, ataupun jika nak gunakan kalkulator, kita hanya perlu tahu ini sahaja. Okay, tadi ini adalah 0.102. So kalau gunakan kalkulator sahaja. Okay, pilih inverse normal. Area adalah 0.102. Okay, standard deviation adalah 8. Mean adalah 80. Okay, so jawapan bagi P kalau pakai kalkulator masih lagi sama. Okay, 69.84. Okay, sama juga. Ni kalau gunakan kalkulator. Okay. Next. Question number 2. Okay, the mass of students in a school is normally distributed with mean 52.5. Okay, kita label siap-siap. So this is 52.5. And variance 10 kg. Kenapa? So variance 10 kg. Right, so 10 kg variance. So kalau standard deviation, square root lah. Square root 10. Bagi je square root 10, tak apa. If 10%
of the students weigh more than W. So find the value of W. Okay. So dia bagi percentage. Percentage ni sebenarnya adalah probability juga. Okay, berapa? Kalau 10% bermaksud probability sebenarnya adalah 0.1 sebab 10 per 100 kan. So 10 per 100 adalah sama dengan, kalau tak nampak ni, 10 per 100. Okay, adalah sama dengan 0.1. Okay, jadi P adalah sama dengan 0.1. Tapi subjek dia sebenarnya adalah probability of students weigh more than W. Okay, X more than W. Okay, is equal to 0.1. Itu maksudnya 10% of the student weigh more than W. So maksudnya adalah Px more than W equal to 0.1. So jadi kalau kita lihat daripada example 9 tadi dan juga example 10, okay, benda yang paling penting sebenarnya adalah pelajar kena interpret yang ni lah. Okay, interpret soalan dan tulis dalam bentuk simbol probability. Okay, bila dah dapat semua tu, yang lain semua jadi mudah. Okay, tapi di manakah kedudukan W? So ini more than 0.1 is less than 0.5. Jadi simbol ketaksamaan tak sama. Bila tak sama bermaksud kedudukannya pada positif. Okay, bila kata pada positif, maksudnya berada di sebelah kanan. Okay, jadi di sini dan juga di sini. Okay, dan simbol ketaksamaan adalah more than, bermaksud shaded region berada di sebelah kanan. Okay, dan nilai dia adalah 0.1. So ini 0.1. Okay, katalah nak guna kalkulator, dah tahu ini 0.1. Pada kalkulator tak boleh baca shaded region sebelah kanan. Okay, tapi pada kalkulator boleh baca shaded region yang di sebelah kiri, di mana shaded region sebelah kiri adalah 0.9 lah. Kenapa 0.9? Sebab 1 tolak 0.1. Okay, katalah nak guna kalkulator kan, nak semak dahulu apa jawapan dia. Okay, so tekan menu, pilih distribution, pilih inverse normal, masukkan area yang di sebelah kiri iaitu 0.9, masukkan nilai bagi standard deviation iaitu square root 10. Sebab tu tak payah kira, dia kirakan untuk kita. Kita tulis je. Okay, dan masukkan nilai bagi mean iaitu 52.5. Okay, dan tekan enter, kita akan dapat jawapannya adalah 56.55. Okay, betul lah dengan jawapan. Okay, jawapan dah bagi kat bawah ni kan. So 56.55. So kalau kita guna kalkulator pun memang betul. Right, tapi untuk cara kerja kita tulis betul-betul. So ini adalah kosong. Kosong tu kalau tak tulis pun tak apalah. Dia sebenarnya benda yang penting kat sini. Okay, ni adalah Z bagi P. So P dekat sebelah sini. Okay, P kat sini. So ZP kat sebelah kanan. Okay, so 0.1 rujuk pada table 0.1. Okay, yang ni yang paling. Okay, 0.1 jadi 1.28 perlulah ditolakkan dengan 3. Kalau lah dia jumpa tengah-tengah. Okay, selalunya kita akan ambil yang kurang lah. So kita akan ambil sebenarnya yang 2. Selalunya. So kita akan ambil 1. Okay, sebab dia berada dekat tengah-tengah, selalunya kita akan ambil yang awal. Right, jadi bacaan dia adalah 1.281. Okay, jadi ZP adalah sama dengan 1.281. So masukkan dalam formula. Kali ni saya tak tulis formula, saya terus masukkan dalam formula. Sebab saya tahu tulis formula tak ada markah. Masukkan dalam formula pun dapat markah. Jadi 1.281 sama dengan, okay, P tolakkan dengan 52
bahagikan dengan punca kuasa 2, 10. Okay. So jadi P adalah sama dengan 1.281 darabkan 1.281 darabkan dengan square root 10. Okay. Ditambahkan dengan 52.5. Okay, masih lagi dapat jawapan yang sama, 56.55. Right. So itu adalah soalan nombor 2. Okay, sama saja. Okay, soalan nombor 3 pun sama sahaja. Right. Kalau katalah pelajar dah start nak buat laju. Okay, nak buat laju macam ni sajalah kan. The height of rubber seedling 3 months after planting is normally distributed with mean 25.4. So mean kat sini 25.4. Okay, and variance 16. So standard deviation 4. Okay, the probability of picking a seedling that measures more than P is ni. So P X more than P is equal to 0.305. Okay, sebab 30.5 per 100. Okay, 30.5 per 100. 30.5 per 100 adalah sama dengan 0.305. Okay, dah. Kemudian, so ini less than, ini more than, ini less than. Okay, so more than, less than 0.5. Okay, maka hasilnya simbol ketersamaan tak sama, jadi dia pada positif. Okay, jadi positif dekat sebelah kanan. So sini, ini. Okay, jadi ini P, ini Z, P. Okay, 0.305 ini 0.305, ini pun 0.305. Jadi kalau nak check terus pakai calculator. So inverse normal, area bukan 0.305 tetapi area shaded region yang berada di sebelah kiri, iaitu 1 tolak 0.305. Okay, 1 minus 0.305. Right. So standard deviation is equal to 4 and mean equal to 25.4. Okay, hit enter. So 27.44. Okay, dah tahulah, memang samalah dengan jawapan. Right. Okay, tapi kalau kita nak buat cara kerja bagi habis, so ZP, okay, 0.305 kita boleh baca pada jadual 0.305. 0.305 dah ada tepat di sini. Okay, 0.51. Jadi kita tahu ZP adalah sama dengan 0.51. So masukkan dalam formula, Z P adalah sama dengan P tolak 25.4 per 4. Maka P adalah sama dengan 0.51 darab 4 tambahkan dengan 26.4. Maka jawapannya adalah 28. Oh, 25. Tengok tulisan sendiri pun salah. Okay, so 27.44. Tulis tu biar kemas sikit. Ni 25.4. Okay, so itu soalan nombor 3. Okay, saya akan hentikan rakaman.